Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Perkeso kerana telah menganjurkan pertandingan inovasi dan reka cipta 2020 yang bertemakan mencapai inovasi yang inklusif. Okey, saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Afiq Ainzat bin Suhaimi daripada Sekolah Pendidikan Khas Integrasi SK Bukit Seruk, Kampung Orang Asal, Bukit Seruk, Rompin, Pahang. Saya mengajar murid pendidikan khas iaitu OKU. Telah 2 tahun setengah saya mengajar sebagai cikgu pendidikan khas yang mengajar murid OKU. Sebelum saya menerangkan tajuk inovasi saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu terdiri daripada Tuan Guru Besar Encik Ramlan bin Kamrin iaitu wakil mak ayah murid OKU iaitu Mokhtar anak lelaki Kacong, dan wakil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian pendidikan khas iaitu Puan Zuhairah bin Muhammad, serta wakil daripada JPN bahagian pendidikan khas iaitu Kamarul Aslah bin Abdul Salam. Turut serta juga pegawai pendidikan daerah Rompin iaitu Ahmad Zamri bin Mat Isa, serta Puan Zafalini bin Ghazali iaitu Ketua Kajian Tindakan Daerah Rompin. Turut serta juga pegawai pendidikan khas daerah Rompin iaitu Encik Kharizat bin Ahmad serta Muhammad Zulkifli bin Abu Hassan, serta pegawai editor PPD pegawai pendidikan khas daerah Rompin iaitu Encik Muhammad Wahaifi bin Abdul Razak. Okey, tajuk inovasi yang saya hasilkan untuk murid pendidikan khas ini ialah fokus kata. Apa itu fokus kata? Bagaimana fokus kata berfungsi? Jom kita lihat bersama-sama. Okey, latar belakang sekolah SK Bukit Seruk ini terletak di sempadan antara Bahau dan Segamat. Sekolah ini terletak di Kampung Orang Asal, Bukit Seruk, Rompin, Pahang. Guru di sekolah seramai 24 orang cikgu. Murid pendidikan khas iaitu murid OKU terdapat 16 orang murid dan seramai 3 orang cikgu serta seorang pembantu pengurusan murid. Pengenalan kepada inovasi fokus kata. Di dalam buku Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menyatakan iaitu tentang sekolah membangunkan model pengajaran ini berteraskan inovasi. Dalam visi dan misi pendidikan khas KPM iaitu misi telah menyatakan bahawa menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas iaitu MBPK untuk menjadi mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. Visi pula telah menyatakan bahawa menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada MBPK ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam transformasi pendidikan, Pahang juga telah menyatakan dalam inisiatif 6 mempertingkatkan persekitaran yang mesra OKU. Okey, jadi apa yang saya kena buat untuk menjadikan perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada murid pendidikan khas iaitu murid OKU. Penyataan masalah saya iaitu terkandung dalam dokumen standard pembelajaran yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu dalam subjek pengurusan kehidupan. Isu yang saya hadapi terhadap MBPK iaitu yang pertama, dalam pengurusan kehidupan
kemahiran manipulatif iaitu motor halus. Kebanyakan murid ini gerakan jari jemari ni ada yang pergerakan dia ada yang ketar, yang keras, yang susah bergerak jari jemari ni. Oleh itu, saya telah mencari idea untuk meningkatkan lagi kemahiran motor halus ni supaya murid itu dapat menggunting dengan lebih kemas. Saya juga dalam pengajaran dan pembelajaran saya dah guna pelbagai kaedah yang saya lakukan untuk murid itu menggunting dengan kemas dan cantik. Selain itu, aktiviti kekemasan dan kecantikan semasa murid menggunting ini memberi gambaran kepada murid itu bahawa jika murid itu telah melakukan dengan betul kemas dan cantik, murid itu telah berjaya untuk berdikari dengan sendiri. Selain itu, inovasi yang saya hasilkan ini memfokuskan kepada MBPK OKU yang mempunyai masalah dalam menggunting. Jom kita lihat info dan gambar produk yang saya hasilkan. Ini merupakan produk prototype fokus cutter yang saya hasilkan. Fokus cutter ini terdiri daripada kanta fokus. Kanta fokus ini ialah elemen utama yang terdapat dalam fokus cutter. Kenapa saya letak elemen kanta? Sebab utama ialah untuk melihat garisan yang hendak digunting dengan lebih jelas dan berfokus. Okey, yang kedua, saya memasukkan elemen didik hibur. Dalam pengajaran dan pembelajaran, kita ada satu elemen iaitu elemen didik hibur. Elemen didik hibur ini untuk menarik minat murid supaya lebih suka dengan aktiviti yang dilakukan. Supaya murid tidak bosan dengan apa yang dilakukan. Dengan adanya lampu isyarat hijau dan lampu isyarat merah, murid dapat melakukan aktiviti ini secara berulang-ulangan tanpa bosan. Selain itu, terdapat ciri-ciri switch iaitu on off. Maknanya untuk menjimatkan lagi cahaya lampu isyarat tersebut. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri lampu utama. Lampu utama ini tujuan untuk memberi garisan yang hendak digunting tu dengan cahaya dan kejelasan. Selain itu, fokus cutter juga terdapat ciri-ciri keselamatan yang ada padanya, iaitu muncung yang tumpul. Jadi ibu bapa tidak perlu risau dengan menggunakan gunting fokus cutter ini. Sebab apa? Muncungnya tumpul. Selain itu, dia juga memberi satu kemudahan kepada murid OKU seperti mana yang digariskan dalam infrastruktur OKU, iaitu terdapat tandas OKU. Jadi terdapat laluan handrail OKU, terdapat parking OKU. Dari situ, gunting ini saya meletakkan ciri-ciri mesra OKU juga, iaitu pemegang tambahan. Kalau lihat di sini, ada pemegang tambahan yang saya masukkan untuk murid itu pegang dengan lebih kemas dan lebih baik. Saya juga meletakkan elemen tempat meletak bateri di situ, supaya jika bateri habis, lampu tidak menyala, cikgu boleh menukar bateri. Sesiapa sahaja boleh menukar bateri dengan murah dan jimat. Okey, kita lihat video produk inovasi yang saya hasilkan ini. Supaya dengan lebih jelas kita mengetahui fokus cutter ini apa kesannya. Kepada sesiapa yang ingin melihat fokus cutter ini dengan lebih jelas, boleh scan QR code di bawah ini. Okey, itu merupakan kanta fokus yang memberi fokus kepada garisan yang hendak digunting. Kadang-kadang murid pendidikan khas ni, murid OKU ni, dia perlu cikgu ni perlu dekat padanya. Cikgu ni perlu bantu padanya. Kadang-kadang murid lain mengganggu dia semasa menggunting, menyebabkan dia tidak boleh fokus. Jadi kanta ini untuk fokus kepada garisan yang hendak digunting. Okey, kita lihat video penggunaan produk fokus cutter ni.
Okey, alhamdulillah. Kita dapat lihat di sini perbandingan, iaitu perbandingan daripada menggunakan gunting biasa dan menggunakan alat inovasi yang saya hasilkan ini. Hasil guntingan itu sangat kemas, sangat cantik. Sebab apa? Murid lebih fokus, penelitian murid terhadap cara menggunting tu lebih kemas dan cantik. Okey, produk novelty. Fokus kata ini dicipta dengan mengambil kira fungsi kantar fokus yang digunakan untuk fokus pada sesuatu yang lebih kecil dan jelas. Fokus kata juga mempunyai keunikan tersendiri di mana tiada pada gunting lain di luar sana. Fokus kata juga terdapat nilai yang mampu menarik minat murid supaya seronok menggunting. Pencipta telah mengambil kira dalam aspek paten untuk memastikan keaslian produk inovasi ini. Langkah pendaftaran MyIpoh akan dilakukan dan akan diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Potensi pengkomersialan produk fokus kata ini, yang pertama saya nak nyatakan first in the world. First in the world ini maksudnya tiada lagi di dalam dunia ni. Tiada lagi orang yang menghasilkan gunting yang berkantar ini. Okey. Saya telah memerhati dalam WIPO, iaitu ingin melihat branding, ingin melihat nama produk yang telah didaftarkan di dalam world, di dalam seluruh dunia. Saya dapati masih tiada lagi orang mencipta fokus kata, gunting yang berkantar. Dalam pemasaran juga, dalam Shopee, Lazada, Amazon, Alibaba pun masih tiada lagi orang yang menghasilkan gunting yang berkantar. Gunting-gunting yang lain sudah ada, iaitu gunting elektrik, gunting berlaser dan gunting-gunting lain telah ada. Tapi gunting berkantar ini merupakan satu pengkomersialan yang sangat tinggi kerana masih tiada penciptanya. Tiada dalam pasaran. Saya telah selesai melakukan kajian terhadap gunting ini. Sangat bagus kerana gunting ini dapat membantu ramai murid-murid OKU di luar sana. Bukan hanya di sekolah saya, tetapi di luar sana. Saya juga telah membentang sebagai penyampai di dalam didik TV. Subjek gunting saya tu, saya ajar dalam didik TV. Sangat memperluaskan gunting saya ni, sangat saya diperluaskan kepada seluruh Malaysia. Kosnya sangat rendah, selamat digunakan, pelbagai tahap boleh digunakan, mesra pengguna, telah mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, iaitu Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketua Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI Tanjung Malin telah sahkan yang gunting ini boleh digunakan serta guru pendidikan khas dan ibu bapa murid. Hala tuju masa depan yang saya akan lakukan. Hala tuju yang sangat jelas dalam bidang pendidikan iaitu untuk memastikan setiap sekolah dapat menggunakan fokus kata dalam membantu murid berkeperluan pendidikan khas iaitu OKU untuk terus berjaya. Yang kedua, saya telah memperluaskan kepada guru-guru di sekolah lain berkaitan dengan gunting ini. Mereka berpendapat bahawa Cikgu Afiq, gunting ni sangat bagus. Boleh digunakan untuk murid sekolah menengah. Boleh digunakan juga untuk murid prasekolah. Boleh digunakan juga untuk murid yang syndrome Down. Jadi banyak kegunaan gunting ini. Bukan hanya kepada murid OKU, tapi seluruh murid yang mempunyai masalah menggunting boleh menggunakan. Yang ketiga, saya telah menjadi penyampai dalam didik TV dan saya telah mengajar subjek kemahiran menggunting ni dalam didik TV. Jadi saya telah memperluaskan ke seluruh Malaysia. Yang keempat,
saya telah masuk dalam international learning. Saya telah membentangkan hasil kajian yang telah saya buat kepada seluruh negara di luar sana, iaitu negara Indonesia dan Thailand. Okey, yang kelima, saya akan menghasilkan produk sebenar yang lebih berkualiti untuk dipasarkan di masa akan datang. Penyebarluaskan, saya telah masuk dalam Kolokium Kajian Tindakan Daerah Rompin pada tahun 2021. Saya mendapat anugerah terbaik inovasi. Yang kedua, saya telah menyertai program pembudayaan kajian tindakan warga pendidik daerah Rompin. Saya mendapat anugerah peserta terbaik sekolah rendah. Yang ketiga, saya telah membentangkan dalam International Colloquium on Listen Learning 2021. Saya juga telah membentangkan dalam Meneroka PISA melalui kajian tindakan, mendapat anugerah emas untuk fokus kata ini. Selain itu, saya juga telah membentangkan dalam Anugerah Guru Inovatif Negeri Pahang pada tahun 2021, telah mendapat tempat ketiga. Saya juga merupakan JU Kajian Tindakan serta penyampai didik TV KPM. Kalau lihat di sebelah ini, saya telah menyebarluaskan kepada seluruh guru pendidikan khas, guru yang mengajar murid OKU ni di daerah Rompin, seluruh cikgu-cikgu. Serta saya juga telah membentangkan dalam Hari Orang Asal Sedunia dalam live YouTube. Ini merupakan logo syarikat, iaitu Sekolah Kebahasaan Bukit Seruk, Kampung Orang Asal Bukit Seruk, Bandar Tun Razak, Rompin, Pahang, Darul Makmur. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya harap inovasi saya ini dapat diperluaskan ke sekolah-sekolah lain dan dapat memberi manfaat kepada murid-murid OKU yang mempunyai masalah ini, serta memudahkan cikgu dalam mengajar subjek yang diajar tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Perkeso.